أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita telah melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim. Sebentar tadi kita telah menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah, dan insya-Allah tuan-tuan, pada kesempatan sementara kita menunggu waktu syuruk, kita akan meneruskan bersama-sama berkongsi berkenaan dengan tafsir surah Ad-Duha. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sempena dengan kita akan menyambut Maulidur Rasul lebih kurang seminggu lebih lagi, maka surah Ad-Duha tuan-tuan merupakan surah yang dikenali sebagai surah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana surah Al-Ikhlas dikenali sebagai surah mengenai Allah Subhanahu wa taala sejak daripada ayat yang pertama sampai ke ayat yang terakhir, maka surah Ad-Duha tuan-tuan dikenali sebagai surah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak daripada ayat yang pertama sampai ke ayat yang terakhir. Jadi oleh kerana insya-Allah kita akan memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi kesempatan pada pagi ini tuan-tuan, saya hendak berkongsi tafsir surah Ad-Duha. Apakah yang Allah Subhanahu wa taala sebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama kita menyebut bahawa kalau kita melihat kepada Al-Quran seluruhnya, semuanya berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada secara langsung ataupun tidak. Dan hatta yang kita baca dalam Al-Quran berkenaan dengan kisah para nabi, kisah para nabi Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Musa, kisah para nabi yang banyak kita jumpa dalam Quran. Kisah-kisah tersebut tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa taala, manuthabbitu bihi fuadak, semuanya kata Allah Subhanahu wa taala untuk hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mententeramkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran itu, kata ada ulama yang menyebut seluruhnya ialah untuk mengambil hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang jelasnya ialah pada surah Ad-Duha yang memang sejak daripada ayat yang pertama tuan-tuan memang berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, surah Ad-Duha ini tuan-tuan ialah surah yang mengandungi 8 ayat seperti mana yang kita sedia maklum, dan surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana Nabi berada di Mekah. Ketika mana Nabi berada di Mekah pada waktu Nabi menerima sallallahu alaihi wasallam menerima pelbagai ujian dan cabaran, pada waktu tersebut tuan-tuan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Ad-Duha yang boleh dikatakan bahawa surah ini tuan-tuan melegakan hati kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa peristiwa yang berlaku dalam sirah yang menunjukkan kepada kita bahawa betapa prihatin, ataupun apa istilah yang boleh kita guna, prihatin, memberikan perhatian, Allah SWT berikan perhatian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah berkenaan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Mungkin kita sedia maklum bahawa Isra' dan Mi'raj ni tuan-tuan peristiwa yang berkenaan dengan besarnya ataupun betapa bernilainya solat yang kita buat pada hari ini. Tapi kata ada ulama yang menyebut di samping
peristiwa ataupun nilai solat yang kita dapati daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj tersebut, sebenarnya di sana tuan-tuan ada peristiwa Isra' dan Mi'raj juga nak menghiburkan Nabi SAW. Setelah Nabi dihalau di Taif, setelah Nabi SAW meninggal dunia, Abu Talib bin Khadijah, peristiwa Isra' dan Mi'raj juga antara peristiwa yang di sebalik daripada besarnya kita kata solat itu sendiri, ia juga sebenarnya antara peristiwa yang melegakan dan menghiburkan Nabi SAW. Jadi seperti mana peristiwa Isra' dan Mi'raj, surah Ad-Duha juga antara lain diturunkan di Mekah, yang mana pada waktu tersebut Nabi SAW menghadapi ujian yang cukup getir pada waktu itu. Baik, surah ini tuan-tuan dinamakan sebagai surah Ad-Duha sempena dengan ayat yang pertama. Dan surah ini ada satu kelebihan ataupun disebut di sini dalam buku yang saya bawa ini. Antara kelebihan surah ini tuan-tuan ialah berkenaan dengan orang yang nak khatam Al-Quran. Tuan-tuan dia maklum kalau orang yang nak khatam Al-Quran bermula daripada surah Ad-Duha sampai ke An-Nas, selepas daripada baca surah dia akan takbir. Dia akan takbir. Allahu Akbar, takbirlah selepas daripada baca setiap surah bermula daripada Wadduha. Wadduha kemudian sampai ke An-Nas, setiap surah itu selepasnya takbir. Dan itu merupakan kata ulama, itu merupakan kelebihan yang ada pada surah Ad-Duha, yang mana ia sebenarnya berpunca ataupun kita sebab musababnya ialah Nabi SAW gembira sangat-sangat ketika mana turunnya surah Ad-Duha, sehingga kan apabila turunnya surah Ad-Duha, Nabi SAW bertakbir, memuji dan juga membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pada hari ini tuan-tuan, kita nak ambil contoh langkah tersebut selepas daripada kita, terutama sekali orang yang khatam Al-Quran, apabila baca surah Ad-Duha takbir, kemudian surah yang seterusnya takbir, surah hinggalah kepada surah An-Nas. Itu antara kelebihan yang disebut oleh para ulama, dan termasuklah kelebihan ataupun cara tersebut disebutkan oleh imam kita, Imam Syafi'i. Oleh kerana itulah hampir kesemua rasanya semua tempat di dunia ni tuan-tuan, apabila buat majlis khatam Quran memang dia bermula daripada Wadduha dan bertakbir. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab turun surah Ad-Duha ni tuan-tuan ialah ataupun apa yang berkaitan dengan penurunan surah Ad-Duha ni ialah Nabi SAW sebelum daripada turunnya surah Ad-Duha ini, Nabi lama tak terima wahyu. Lama sangat tak terima wahyu, tunggu wahyu lama tak turun, menyebabkan ada beberapa orang yang di kalangan orang musyrikin Mekah, mereka mula mengejek Nabi SAW. Mereka menyebut bahawa Nabi ni Tuhan dah tak hirau dah, dah tak berikan perhatian dah, sehingga kan wahyu tak turun lama sangat dah. Bahkan disebut dalam beberapa kitab bahawa bukan sekadar orang musyrikin Mekah, orang Islam tuan-tuan dia rasa simpati. Kenapa? Dia mula rasa simpati kepada Nabi SAW. Lama sangat tak turun surah ataupun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang musyrikin Mekah, mereka menganggap itu sebagai modal nak mengejek, nak menghina Nabi SAW. Ada beberapa orang Islam yang mereka simpati dengan Nabi SAW. Kesian, kenapa? Kerana lama sangat tak turun wahyu. Oleh kerana itulah apabila turunnya wahyu Ad-Duha ini, maka Nabi memang betul-betul bertakbir. Memang Nabi SAW betul-betul memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, surah Ad-Duha ini kita teruskan kepada tafsirlah. Surah Ad-Duha berbunyi, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada
wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wadduha, demi waktu matahari yang naik, wal laili idza saja, dan demi malam apabila menjadi sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak sekali-kali meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu dari kehidupan di dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak satu hari nanti Tuhanmu pasti memberikan kurnianya kepadamu, lalu kamu akan redha berpuas hati. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia Allah mendapatimu seorang yang kehilangan arah, lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu seorang yang serba kekurangan, lalu dia memberikan nikmat yang mencukupi. Fa ammal yatima fala taqhar, adapun kepada anak yatim janganlah engkau berlaku kejam. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau mengherdik mereka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, manakala terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu selalu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Itu tuan-tuan terjemahan secara ringkas berkenaan dengan surah Ad-Duha. Baik, ayat yang pertama dan ayat kedua tuan-tuan, Wadduha wal laili idza saja, berkenaan ialah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa. Ad-Duha seperti mana yang kita sedia maklum merupakan siang yang pertama, awal siang, waktu duha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu tersebut. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu malam. Dan saya pernah sebut bahawa Allah Subhanahu wa taala ini apabila dia bersumpah dengan perkara ataupun dengan perkara yang menjadi penting, yang menunjukkan kepada kita betapa bahawa perkara tersebut mempunyai nilai. Ada dalam banyak-banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah cipta, hanya beberapa sahaja yang Allah bersumpah dengannya, kan? Untuk kita orang Islam, kita bersumpah ni diajar oleh agama kita, kalau kita nak bersumpah dengan nama Allah, kerana itulah yang paling bernilai dalam kehidupan kita sebagai makhluk. Oleh kerana itulah kita bersumpah dengan nama Allah. Kita tak bersumpah dengan benda lain. Bahkan kitab fiqh memang melarang kita bersumpah dengan yang lain. Ada beberapa ulama menyebut bahawa ditambah bersumpah dengan selain daripada bersumpah dengan Allah, boleh juga bersumpah dengan Nabi. Maksudnya ialah memang betul-betul yang bernilai dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, apabila dia bersumpah, dia menunjukkan nilai tersebut kepada kita yang membaca. Bukan nilai kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana semua makhluknya ini tuan-tuan semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yang membaca Al-Quran, kita dapat mengetahui bahawa perkara tersebut amat bernilai. Dan kita mungkin sedia maklum, tuan-tuan mungkin pernah dengar banyak kali berkenaan dengan kelebihan waktu duha, kan? Antaranya ialah doa Nabi SAW berkenaan dengan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, dan Nabi pernah berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memberkati umat dia ketika mana waktu pagi, bukuriha. Jadi itu memang perkara yang memang menjadi satu kepentingan dalam hidup kita. Bahkan ada ulama yang menyebut bahawa walaupun disebut bahawa kita orang Islam ni antara sifatnya ialah dia tak tidur pagi. Dia tak tidur pagi. Memang pagi tu tuan-tuan waktu untuk kita terutama sekali untuk bekerja dan juga untuk mencari rezeki. Baik, itu berkenaan dengan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayat yang ketiga tuan-tuan, firman Allah Subhanahu wa taala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala
maksudnya ialah kami, kata Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak sekali-kali meninggalkan kamu, tidak pula benci kamu. Ini tuan-tuan satu ayat yang antara ayat yang melegakan Nabi SAW. Dan dalam beberapa peristiwa dalam sirah Nabi SAW, ada kalanya Nabi SAW mungkin timbul ataupun mungkin terlintaslah bahawa baginda dibiarkan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala marah kepada baginda, terutama sekali dalam peristiwa berkenaan dengan Taif. Peristiwa Taif ni tuan-tuan, peristiwa di mana Nabi SAW pertama kali keluar daripada Mekah untuk cuba melaksanakan dakwah dalam bentuk alternatif yang lain. Apabila orang Mekah tolak dakwah Nabi SAW, maka Nabi tuan-tuan rasa macam kena cari cara lain. Akhir sekali pergi ke Taif. Taif ni satu tempat yang jauh tuan-tuan. Kalau pergi ke Mekah ni, Taif ni tuan-tuan memang kena tepah suku lah untuk ziarah ke Taif. Kena bayar lain untuk kena Taif. Kenapa? Kena jauh. Kalau ziarah biasa tu memang termasuk dalam apa, dalam package dah. Tapi Taif ni dia jauh. Bahkan ada ulama yang menyebut bahawa kalau siapa yang keluar Taif ni, dia kena buat tawaf wida pula, kerana memang dia jauh. Nabi SAW sanggup pergi jauh keluar daripada Mekah untuk buat dakwah. Sampai ke sana tuan-tuan, Nabi dihalau. Cerita Taif ni tuan-tuan sedia maklum. Apabila Nabi SAW balik daripada Taif, Nabi sebut satu doa yang kalau baca tuan-tuan memang nampak seperti mana Nabi SAW terkesanlah dengan peristiwa tersebut. Sehingga kan Nabi sebut, ya Allah, sekiranya engkau tak marah kepada aku redha apa jua yang kamu buat. Maksudnya tuan-tuan, buatlah apa saja yang Allah nak buat kepada Nabi SAW. Kena halau ke, kena lempar batu, macam-macam, asalkan kau redha saja ya Allah. Memang peristiwa tersebut, kata Syekh Ramadan Al-Buti, meninggalkan kesan dalam hati Nabi SAW, dan mungkin terlintas dalam hati Nabi SAW bahawa Nabi dibiarkan. Jadi oleh kerana itulah maka ada beberapa termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj, tanda bahawa Allah SWT tak biar Nabi. Dan ayat yang kita baca tuan-tuan, Nabi Allah sebut dengan jelas, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Subhanahu Wa Taala tak biarkan engkau dan juga tak benci engkau wahai Muhammad. Cuma oleh kerana memang sifat dakwah tu macam tu, ditolak, orang menghina, orang kata, orang tak setuju. Oleh kerana itulah Nabi SAW walaupun manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang berdepan juga perkara yang seperti itu. Bukan kerana Allah biarkan, bukan Allah SWT tak bantu, tak. Memang itu merupakan, kita kata, cara ataupun sunnah dakwah kita menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat-ayat macam ni tuan-tuan memang melegakan dan juga mengambil hati Nabi SAW. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sesungguhnya Tuhan engkau wahai Muhammad tidak meninggalkan engkau dan juga tidak sekali-kali benci kepada engkau. Kemudian Allah SWT menyebut walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah sebut bahawa sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu dari kehidupan dunia. Syekh Wahbah Zahili menyebut bahawa, dia kata, sekiranya wahyu tu betul-betul putus, tak sampai kepada engkau, memang betul-betul wahyu itu tidak diwahyukan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka seolah-olahnya memberikan berita kepada Nabi Muhammad SAW bahawa kalaulah berlaku apa-apa di atas muka dunia ni, akhirat itu lebih baik kepada Nabi SAW. Mungkin dunia ni wahyu lambat sampai, mungkin dunia ni macam-macam ujian yang berlaku, tapi kata Allah, di akhirat nanti lebih baik untuk engkau. Jadi itu satu cara Allah Subhanahu Wa Taala nak menggembirakan hati Nabi SAW. Dan kita pun tuan-tuan, kita dalam kehidupan dunia, atas muka dunia ni ada kala, banyak kala lah, bukan ada kala, banyak kala kita susah, banyak kala tuan-tuan kita ujian macam-macam kan.
Kalau kita melihat kepada ujian ni tuan-tuan, memang putus asa lah kita kan. Rasa macam tak dibantu, tak ada orang bantu, tak ada apa, tak ada pertolongan. Ada yang menyebut, ada yang saya baca tuan-tuan, macam tak ada Tuhan dia kata atas muka dunia ni. Dia hidup dia susah sekali kan. Ada seorang apa saya menampak lihat 2-3 hari lepas kisah apa bersamaku, seorang budak tuan-tuan. Dia kata, kenapa saya diuji, budak sekolah rendah, kenapa saya kena sakit kanser ni, saya buat salah apa kepada Allah? Kerana dia seorang dalam keluarga dia tu kena sakit kanser, kanser tulang apa. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, apabila manusia ni dia diuji dengan begitu lama, ada kalanya tuan-tuan timbul satu perasaan dia ni tuan-tuan tak dibantu, dia ni perasaan bahawa dia ni tuan-tuan ditinggalkan dan sedemikian rupa. Jadi oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kepada Nabi SAW dan juga kepada kita secara umumnya, apa jua yang kita terima ni tuan-tuan, akhirat nanti itu lebih baik untuk kita. Akhirat nanti tuan-tuan merupakan tempat kita kata hidup dengan senang, dan juga kita akan hidup dengan lenang. Jadi itu menjadi pegangan kepada Nabi SAW, dan sepatutnya menjadi pegangan kepada kita yang sentiasa diuji dalam kehidupan. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam di sini sebut bahawa apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Mekah ketika mana awal dakwah Nabi SAW, itu memang dipegang oleh Nabi SAW. Dalam peristiwa yang masyhur, yang mungkin tuan-tuan pernah dengar, Nabi SAW pernah tidur di atas tikar sampai ke peringkat berbekas di belakang Nabi SAW. Para sahabat tuan-tuan, mereka tertanya-tanya, seorang pemimpin, seorang yang kita kata dia mendapat kedudukan di dunia dan di akhirat, tiba-tiba boleh tidur, sanggup, rela untuk untuk tidur di atas tikar yang sampai ke peringkat berbekas di belakang. Maka kata Nabi SAW, dunia akhirat itu lebih baik daripadaku. Maksudnya apa yang Nabi dengar, apa yang Nabi faham daripada peristiwa di Mekah itu tuan-tuan, dibawa sampai ke akhir hayat Nabi SAW. Dan peristiwa yang Nabi tidur di atas tikar ni sampai ke berkah ni, peristiwa selepas daripada Nabi berhijrah ke Madinah lama dah. Jadi pegangan itu dipegang oleh Nabi SAW, dan Nabi tak kisah apa jua yang berlaku, asalkan dia dapat kehidupan yang baik di akhirat. Baik, kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat lain yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan harapan, memberikan kegembiraan kepada Nabi SAW, iaitu wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan satu hari nanti Allah Tuhanmu pasti akan memberikan kurnianya kepadamu dan engkau akan puas hati. Perkataan engkau wala saufa tarda ini, fasaufa tarda ini tuan-tuan, kata ulama, bukan sekadar Nabi gembira, kita pun gembira. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda kan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa Allah akan berikan kepada Nabi SAW sampai Nabi puas hati. Sampai Nabi puas hati ni tuan-tuan, kata ulama, kita juga sepatutnya gembira. Kenapa? Kerana tak ada kepuasan hati pada Nabi SAW kecuali setelah umat dia masuk syurga semua. Itu oleh kerana itulah kata ulama, antara ayat yang paling memberikan harapan kepada orang Islam ialah ayat ni. Kenapa? Kerana Nabi SAW tidak akan puas hati selagi mana adanya umat baginda yang berada dalam neraka. Nabi sentiasa akan memberikan syafaat. Kalau Allah tak izin, Nabi akan tunggu. Jadi maksudnya ialah sehinggakan semua umatnya keluar daripada neraka, masuk syurga, ketika itulah baru Nabi SAW akan puas hati. Jadi kata ulama, oleh kerana itulah ayat ni, walaupun seperti ayat ini tuan-tuan menyebut kepuasan hati Nabi SAW dapat nikmat daripada Allah, tapi pada hakikat tersiratnya tuan-tuan, kita juga akan dapat manfaatnya.
kerana Nabi SAW tidak akan puas hati sekiranya ada umat dia yang masih berada dalam neraka. Jadi ini tuan-tuan merupakan ayat yang memberikan, kita kata, memberikan kegembiraan kepada Nabi SAW. Sampai ke peringkat Aisyah tuan-tuan, dia pernah sebut satu perkataan. Dia kata, ara rabbaka yusari'u fi hawak. Aisyah pernah sebut, dia kata, aku melihat Tuhanmu ni memang, maksudnya bahasa kita lah, memang ikut hatimu. Macam tu. Sebutnya tuan-tuan bahawa Allah SWT ni memang meraihkan betul-betul perasaan Nabi SAW. Apa yang Nabi nak, apa yang Nabi gembira, itulah yang apa, yang menjadi apa kita kata wahyu, yang menjadi perhatian Allah SWT. Sehingga disebut demikian oleh Aisyah dalam peristiwa berkenaan dengan keluarga lah. Ada beberapa perkara yang berlaku dalam keluarga Nabi SAW, dan wahyu diturunkan oleh Allah SWT sesuai dengan apa yang Nabi nak. Sehingga kan Aisyah sebut demikian, ara rabbaka yusari' fi hawak. Aku melihat bahawa Tuhanmu itu memang, kita kata, mencari kepuasan, mencari keredaan atau mencari kesenangan hati apa yang kamu nak. Jadi begitulah juga dalam ayat ini yang jelas menyebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kurnianya kepada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi akan redha, akan puas hati. Dan kata ulama, antara yang menyebabkan, yang antara kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama sekali ialah Islam ini akan berkembang. Itu memang antara benda yang Nabi nak dalam kehidupan. Sehingga kan dalam surah Al-Kahfi menyebut, fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala alla yu'minu bihadzal hadithi asafa. Sehingga Allah menyebut bahawa hati Nabi SAW rasa terkesan apabila ada orang yang tak terima dakwah Nabi SAW. Jadi memang dakwah Nabi ni menjadi luas, menjadi tersebar, itu memang antaranya ialah supaya hati Nabi SAW akan redha, akan puas hati. Begitu juga dengan nikmat, beberapa nikmat pada hari akhirat nanti, termasuklah yang kita sedia beriman, iaitu syafaat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syafaat tu tuan-tuan akan digunakan setelah izin daripada Allah supaya Nabi berikan syafaat kepada umat dia. Syafaat tersebut tuan-tuan Nabi akan guna sehinggalah, kita kata tuan-tuan, sehingga Nabi puas hati, sehingga Nabi akan redha dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kita laju sebab dia ayat 8 ayat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, alam yajidka yatiman fa'awa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bukankah alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Maksudnya ialah, bukankah dia, iaitu Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, telah mendapatimu seorang yang yatim, lalu dia melindungimu. Bukankah dia telah mendapatimu seorang yang hilang arah, lalu dia memberikan petunjuk. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang serba kekurangan, lalu dia memberikan nikmat yang mencukupi. 3 ayat ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ungkit balik nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada Nabi diangkat sebagai nabi dan rasul. Yang pertama sekali ialah Nabi dilahirkan sebagai yatim. Kemudian pada umur lebih kurang 5-6 tahun ibunya pula meninggal. Jadi anak yatim ni tuan-tuan, kita kata satu perkara yang sedih lah, yang tak ada ayah ni tuan-tuan, tak ada ayah, tak ada mak ni, satu perkara yang sedih. Dan kalau kita melihat ramai di kalangan anak yatim ni tuan-tuan memang kehilangan arah kan, belajar tak tahu kat macam mana, nak mengadu kepada siapa. Tapi untuk kes Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa walaupun Nabi itu dilahirkan dalam keadaan anak yatim, tapi sentiasa dijaga, sentiasa ada orang yang menjaga. Walaupun bertukar tangan kan,
mula-mula tuan-tuan datuk, kemudian Abu Talib, walaupun betul katakan tapi masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya ialah dia mendapati ataupun Allah Subhanahu wa taala mendapati Nabi SAW sebagai orang yang hilang arah, lalu dia berikan petunjuk bahawa Nabi SAW, tuan-tuan, antara yang berlaku sebelum daripada Nabi SAW diangkat sebagai Rasul, ada beberapa peristiwa yang kita kata Nabi ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalam buku sirah berkenaan dengan Nabi ketika mana menjaga kambing, mengambil upah sebagai mengembala kambing. Dalam sirah menyebut bahawa ada ketikanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terlintas nak ikut sama dengan satu festival ataupun pesta lah yang dibuat oleh orang musyrikin Mekah pada waktu tersebut. 2 kali. Dalam sirah menyebut ada 2 kali peristiwa itu berlaku. Tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi tuan-tuan tak pergi. Tertidur, kan. Begitu juga dengan ketika mana menjadi arus perdana pada waktu tersebut, di mana orang musyrikin Mekah tuan-tuan sembah berhala, percaya kepada benda-benda yang karut. Tapi Nabi SAW dijaga dalam bentuk tuan-tuan, Nabi tak pergi sembah berhala, Nabi tak pergi buat perkara yang kita kata tawaf yang pelik-pelik yang seumpama dengannya. Bahkan Nabi tuan-tuan pergi berkhaluah di gua. Jadi itu kata Allah Subhanahu wa taala, itu tanda bahawa aku telah jaga kamu daripada pengaruh masyarakat yang ada pada waktu tersebut. Nak mengelak daripada pengaruh masyarakat ni tuan-tuan, untuk budak-budak, untuk remaja, itu satu perkara yang memang memerlukan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, kan. Yang banyak yang biasa berlakunya ialah kalau dia hidup dalam komuniti demikian, dia akan jadi macam tu, kan. Kalau dia hidup dengan komuniti yang baik, maka dia akan jadi baik. Kalau hidup dalam komuniti yang kita kata yang mementingkan dunia, dia akan jadi pentingkan dunia. Jadi untuk Nabi SAW, Allah berfirman bahawa ketika mana Nabi SAW mencari tujuan dalam kehidupan, maka Allah lah yang fahada, yang memberikan hidayah, menjaga Nabi SAW. Sebab itulah tuan-tuan, Nabi SAW disebut dalam sirah, disebut oleh ulama, Nabi tak pernah sujud kepada berhala, walaupun majoriti masyarakat pada waktu tersebut, besar ataupun kecil, mereka tuan-tuan menyembah berhala. Jadi itu kita kata hidayah ataupun nikmat hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya ialah kekurangan, kan. Wajadaka ila fa'alna. Allah Subhanahu wa taala mendapati kamu ni serba kekurangan, kan. Anak yatim, kan, kena mencari rezeki sendiri, mengembala kambing dan seumpama dengannya. Tapi akhirnya Allah berikan nikmat supaya Nabi SAW cukup. Fa'agna, Allah berikan kecukupan kepada Nabi SAW. Jadi itu 3 tuan-tuan merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada Nabi dilantik menjadi Rasul. Kata ulama, kalaulah sebelum jadi Rasul pun dijaga oleh Allah, takkanlah selepas daripada dilantik menjadi Rasul Allah biar, kan. Selepas daripada Allah melantik secara rasmi Nabi SAW sebagai Rasul, sebagai utusan dia, sebagai kita kata pesuruh Allah SWT, takkanlah Allah biar, sedangkan sebelum jadi Rasul pun Allah dah jaga. Jadi itu juga ayat yang mengambil perasaan dan juga memberikan kegembiraan kepada Nabi SAW, memberikan harapan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali meninggalkan, membiarkan Nabi SAW. Cuma 3 ayat yang terakhir ni tuan-tuan, setelah daripada Allah cerita nikmat yang Allah berikan kepada Nabi, Allah seolah-olah memberikan satu tanggungjawab selepas daripada terima nikmat tersebut. Tanggungjawab tuan-tuan dalam 3 ayat yang terakhir. Yang pertama sekali ialah fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Anak yatim jangan kamu herdik, anak yatim jangan kamu buat zalim. Yang kedua, orang yang datang meminta-minta jangan kamu herdik. Dan yang ketiga ialah segala nikmat yang kamu dapat itu syukurlah ataupun ceritalah kepada orang. Tiga yang terakhir ini tuan-tuan, ia juga berkaitan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pernah jadi yatim, Allah jaga Nabi
Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu jumpa anak yatim jangan buat zalim. Allah Subhanahu wa taala apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup sebagai anak yatim kan, dan dengan serba kekurangan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang datang meminta-minta kepada kamu, jangan kamu herdik. Kamu diberikan nikmat macam-macam, diberikan nikmat daripada anak berkahwin dengan Khadijah, menjadi menjadi mempunyai kedudukan dalam masyarakat dan seumpama dengannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat tersebut hendaklah kamu, kata ulama, hendaklah kamu bersyukur kepadanya. Maksudnya ialah apa jua yang kita dapat nikmat setelah daripada sebuah kekurangan yang kita ada, maka tanggungjawab kita tuan-tuan ialah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kes di sini tuan-tuan, kita boleh ambil sebagai pengajaran. Kita tuan-tuan mungkin dulu seorang yang susah kan. Sebelum kita berjaya sebagai peniaga, kita susah. Maka apabila ada orang yang nak niaga sama tuan-tuan, bantulah dia. Kenapa? Kerana kita pernah susah dulu. Jangan jadi seperti orang yang yang jadi macam budak sekolah kan. Budak sekolah tuan-tuan, mula-mula dia masuk sekolah kena buli. Time dia jumpa budak junior lain, dia buli pula. Kan? Sepatutnya apabila dia tu rasa susah pada waktu tersebut, kemudian senang, tak ada orang buli, jumpa orang lain tuan-tuan, dia tak akan buli orang. Apabila hidup dia samalah juga dengan cerita di pejabat lah. Ada seorang hamba Allah tuan-tuan, dia minta naik pangkat susah. Dia minta naik pangkat susah. 2-3 kali minta baru dapat, susah lah. Apabila dia jadi ketua tuan-tuan, dia buat susah kepada sepatutnya apabila dia susah kan, dia susah kemudian berjaya, apabila orang lain minta tuan-tuan, dia pemudah lah kan. Nabi SAW Allah pesan, engkau yatim, kemudian Allah jaga, Allah berikan penjagaan. Apabila kamu jumpa anak yatim, jangan zalim. Engkau susah, engkau susah, Allah berikan kesenangan. Apabila ada orang yang minta, kamu berilah, jangan herdik dia kan. Kita tuan-tuan, kalau kita susah tuan-tuan, kemudian kita berjaya melawan kesusahan tersebut, kita berjaya kita melepasinya. Apabila ada orang yang kita jumpa juga mengalami kesusahan yang sama, kita kena bantu. Bukan kita yang kita kata-kata kita buat balik kan. Orang buli kita, satu hari nanti kita buli balik. Orang yang mula-mula masuk kerja, diberikan macam-macam kerja, termasuk buat air pun dia juga kena buat. Dia tuan-tuan jadi bos, apabila ada orang baru masuk, dia pun buat macam tu kepada orang. Jadi itu bercanggah dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang macam mana kita hidup atas muka dunia ni. Jangan sebarang kesusahan yang kita hadapi tuan-tuan, kita buat balik kepada orang. Jangan benda yang kita suka, yang kita jumpa pada waktu dulu tuan-tuan, yang macam-macam ujian yang kita jumpa, kita nak buat balik kepada orang supaya dia merasai apa yang kita rasai. Jadi itu tuan-tuan merupakan perkara yang tak sepatutnya. Jadilah kita seperti ibu bapa kan. Ibu bapa ni tuan-tuan, mungkin dia susah dulu kan, tapi dia tak mahu anak dia susah macam dia. Macam itulah kita kata pengajaran yang boleh kita ambil, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW, tapi kita tuan-tuan boleh jadikan sebagai panduan bagaimana kita meneruskan kehidupan, bagaimana kita menjadi seperti mana Nabi SAW. Jadi itulah tuan-tuan sebagai penutup kepada surah ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka hendaklah kamu kata Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa jua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tuan-tuan yang saya rasa boleh dikongsikan pada pertemuan ataupun pada kuliah kali ini. Maka apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. La uhsi thanan 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.